Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah kita, Madam Nik Nur Ain dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Grup 6 ingin membentangkan proposal kami yang bertajuk Falsafah dan Etika Peradaban di China. Sebelum meneruskan pembentangan ini, saya ingin mengenalkan rakan setugas saya iaitu Danish Ralfiz, Muhammad Nur Shazwan, Ismail Hakim, Siti Sarah dan juga saya. Sinopsis proposal kami adalah menceritakan tentang kemajuan kehidupan sesuatu kaum dari segi kaedah kehidupan mengikut dinasti dan pencapaian dari semasa ke semasa. Sumbangan tamadun Cina adalah kesusasteraan, kesenian, sains dan teknologi. Tamadun Cina merupakan tamadun tertua di dunia dan memiliki sifat yang terbuka dalam berinteraksi dengan tamadun lain. Mereka mempercayai bahawa raja mereka diturunkan oleh Tuhan sebagai mandat dan pentadbir untuk mentadbir negara mereka. Tamadun ini bermula di Sungai Huangho kerana mempunyai sistem pengairan yang baik dan boleh menyuburkan tanah. Tamadun ini berkait dengan falsafah yang terkenal iaitu dinasti Qin, dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qing dan dinasti Han. Setiap masyarakat Cina bermula dari dinasti awal sehingga yang terakhir mempunyai sejarah kemajuan dan kekuatannya yang tersendiri sehingga menyebabkan berlakunya perubahan yang besar terhadap sistem pemerintahan, sektor ekonomi, agama dan juga sistem politik. Pada bahagian yang pertama, saya akan menerangkan mengenai pengenalan. Tamadun bermaksud peradaban di mana sesuatu masyarakat itu mencapai tahap kemajuan dari masa ke masa. Selain daripada itu, tamadun juga dipercayai membawa maksud suatu tahap pencapaian atau kemajuan kehidupan sesuatu kaum itu dari kaedah hidup nomad iaitu berpindah randah kepada kehidupan yang lebih baik ataupun hidup secara setempat. Dalam hal ini, tamadun China boleh dikatakan salah satu tamadun yang tertua di muka bumi selain daripada tamadun Mesir. Tamadun China menggambarkan sikap terbuka terutamanya apabila berinteraksi dengan tamadun lain. Tamadun China juga mempunyai beberapa sumbangan antaranya dalam bidang kesusasteraan, kesenian, sains dan teknologi. Tamadun China sering dikaitkan dengan kemajuan sesuatu kaum itu berasaskan akhlak yang baik serta budi pekerti yang murni dan itu membuatkan tamadun China antara tamadun yang terulung ketika itu. Sekarang, saya akan terangkan tentang objektif kajian. Kami menjalankan tugasan ini bagi proposal tamadun Islam dan tamadun Asia adalah untuk mengkaji tentang falsafah dan peradaban tamadun China. Melalui kajian ini, kami dapat mengenal pasti sumber-sumber sejarah yang tepat dan benar. Malah secara tidak langsung, ini akan dapat memberi pemahaman dan melatih diri kami dalam membuatkan sesuatu kajian yang bersifat ilmiah. Selain itu, ia juga bertujuan untuk menilai keupayaan kami mencari, menganalisis dan merumus fakta sejarah secara rasional dan merekod fakta sejarah yang telah dianalisis mengikut format kajian yang betul. Di samping itu, kajian ini juga bertujuan supaya kami mengenal pasti sejarah falsafah dengan lebih mendalam dan tepat. Begitu juga dengan peradaban tamadun China tentang kehidupan dari semasa ke semasa. Melalui kajian ini juga, kami dapat banyak kebaikan untuk mengenali setiap pentadbiran dan pemerintahan yang dikaitkan dengan pembesar empat lipatan dalam setiap zaman falsafah tersebut. Kami juga dapat belajar sesuatu yang baru untuk menanam tumbuhan, menternak dan memburu binatang dengan menggunakan bahan yang sedia ada pada zaman dinasti tersebut. Seterusnya, objektif kajian yang kami lakukan dapat menjadikan teladan dan iktibar, malah menyedarkan kita betapa pentingnya peradaban dalam sesuatu tamadun tersebut. Dengan kajian ini, ianya dapat menunjukkan bahawa kita sebagai rakyat haruslah bersatu untuk memajukan negara supaya negara kita menjadi lebih aman dan damai. Akhir sekali, ianya dapat mengajar kami untuk menanamkan sifat bertanggungjawab untuk menjalankan amanah tidak kira pangkat maupun kedudukan. Yang pertama ialah dinasti Qin. Dinasti Qin merupakan dinasti yang terawal dalam tamadun Cina dan merupakan dinasti yang terpendek di Cina, dimulakan dengan pemerintahan di bawah Raja Yu atau dipanggil Yu the Great. Dinasti ini dikatakan dinasti pertama yang memulakan pengairan menghasilkan gangsa dan membina tentera yang kuat.
Pada ketika itu juga, masyarakat Cina merupakan petani dan juga telah mencipta corak gangsa, tetapi alatan mereka diperbuat daripada batu atau tulang. Dinasti Qin telah mengembangkan amalan pertanian baru dan juga kalender yang dianggap sebagai asal kalender tradisional Cina. Dinasti ini juga dikenali sebagai Yangshao, yang diambil dari nama kawasan yang mempunyai kebudayaan Yangshao, Provinsi Shanxi. Tamadun Cina bermula pada abad ke-6 sebelum Masihi atau dikenali sebagai zaman Neolitik atau zaman Batu Baru. Yangshao merupakan kawasan terawal untuk penetapan masyarakat Cina dan ianya wujud sepenuhnya pada abad ke-5 sebelum Masihi. Secara keseluruhannya, dinasti Qin tidak mempunyai banyak faktor pembaharuan kerana ini merupakan dinasti Cina yang pertama. Kebudayaan tamadun ini berkembang di serata bahagian utara dan tengah negara Cina dan akhirnya diganti secara berfasa dengan kebudayaan Longshan. Pada zaman Yangshao, mereka telah mula untuk menternak binatang seperti babi dan ayam. Selain itu, mereka juga telah menghasilkan tembikar yang dilukis atau dipanggil sebagai printer pottery. Ingin ditekankan di sini bahawa masyarakat pada zaman Yangshao telah menemui kemajuan kerana mereka sudah memula mencari sumber makanan daripada hasil pertanian dan juga hasil peternakan mereka sendiri. Masyarakat pada zaman itu juga mula mencari penetapan bagi menyara hidup mereka dan juga mengamalkan kegiatan pertanian secara kecil-kecilan. Masyarakat pada zaman Yangshao yang bertukus lumus dalam mengamalkan aktiviti pertanian dan juga pembinaan penetapan di teres Sungai Huanghe merupakan etika yang menyebabkan masyarakat Cina pada zaman Yangshao mampu dan dapat meneruskan kelangsungan hidup sewaktu dinasti Qin. Saya akan terangkan tentang dinasti Shang. Pada zaman pemerintahan dinasti Shang, terdapat dua tamadun serta zaman yang wujud, iaitu tamadun Longshan serta zaman Gangsa yang telah memberikan banyak pencapaian pada zaman kegemilangan mereka. Tercetusnya nama tamadun Longshan adalah dari penemuan tapak dan kawasan arkeologi yang berada di Longshan, iaitu kawasan Shandong. Manakala zaman Gangsa pula merupakan pusat penting bagi peradaban mereka ditemui di kawasan lembah sungai Yangtze di Provinsi Jiangxi serta Sanjingdui di Provinsi Sichuan. Tamadun Longshan bermula sejak pertengahan kurun kedua, manakala zaman Gangsa wujud pada lewat kurun kedua. Tamadun Longshan ini merupakan antara tamadun yang lebih maju daripada tamadun Yangshao pada dinasti Xia sebelum ini. Kemunculan dinasti Shang bermula apabila selepas kejatuhan dinasti Xia. Dinasti Shang atau lebih dikenali sebagai dinasti Yin telah memerintah China dari abad 1600 Masihi sehingga abad 1046 Masihi di lembah sungai Kuning Huanghe. Dinasti ini antara dinasti pemerintahan pertama yang telah dicatat dalam dokumen sejarah di China yang bersejarah selama 600 tahun dahulu. Secara umumnya, dinasti Shang ini telah memperlihatkan zaman Gangsa serta peradaban Longshan di China. Juga pada zaman dinasti ini juga sangat terkenal dengan penciptaan serta kemajuan dalam bidang matematik, astronomi, karya seni dan juga teknologi ketenteraan. Melalui peradaban masyarakatnya, pada zaman pemerintahan dinasti Shang dan dinasti Zhou, sistem pemerintahan serta sistem politik dalam sistem beraja tamadun China pula diperkenalkan. Negara China telah mengamalkan sistem pemerintahan beraja mutlak diperkenalkan secara monarki. Menurut masyarakat China, mereka mempercayai bahawa pentadbiran sesuatu negara harus diberikan kepada raja kerana raja diberi mandat oleh Tuhan untuk mentadbir negara. Mereka juga mempercayai bahawa raja mempunyai kewibawaan dalam politik, ekonomi, sosial serta agama. Pada zaman dinasti Shang dan Zhou, fungsi raja diberikan sebagai ketua agama serta ketua angkatan tentera. Sistem feudal telah diamalkan secara meluas di negara China pada dinasti ini. Walau bagaimanapun, ketika China diperintah oleh Shi Huangtia atau lebih dikenali sebagai dinasti Qin, zaman kemaharajaan yang paling gemilang adalah ketika ini, di mana semasa pemerintahannya,
gelaran raja telah pun diubah menjadi sebagai Maharaja. Ketika pemerintahan dinasti Qin, sistem provinsi ataupun wilayah 36 buah yang diketuai oleh gubernur telah digantikan daripada sistem feudal yang telah diperkenalkan sebelumnya. Juga, ketika zaman pemerintahan dinasti Shang, mereka mempunyai serta menekankan penggunaan sistem organisasi sosial atau disebut sebagai sistem hierarki di dalam masyarakat Shang yang dipimpin oleh raja. Golongan yang paling teratas dalam organisasi sosial ini adalah golongan raja. Seterusnya diikuti golongan pembesar. Seterusnya golongan bawahan seperti golongan petani, iaitu yang membentuk sebahagian besar penduduk di Shang serta masyarakat yang menduduki di kawasan luar bandar, dan golongan artisan iaitu golongan yang mahir dalam teknologi gangsa menduduki di peringkat ketiga di dalam organisasi sosial. Golongan paling bawah yang ada dalam masyarakat Shang adalah golongan hamba. Sistem politik China pula banyak dipengaruhi oleh ajaran falsafah legalisme dan Confucianisme pada zaman pemerintahan dinasti Shang ini. Confucianisme bukanlah merupakan sesuatu agama, tetapi ianya lebih kepada untuk mengajar falsafah ataupun pengajaran mengenai kemanusiaan, falsafah atau sikap manusia yang berkaitan dengan manusia, tujuan dan keinginan mereka. Wujudnya ajaran ini adalah daripada Kung Fu Tze, di mana beliau merupakan seorang tokoh bangsawan pada ketika itu, dan beliau juga lebih dikenali sebagai ahli falsafah dan juga politik. Secara keseluruhannya, falsafah Confucianisme adalah falsafah yang mengingatkan setiap individu mengenai moral dan kepentingan moral. Akhlak dan martabat moral yang tinggi adalah berkaitan kerana status moral merupakan tahap tertinggi untuk merujuk kepada kekuatan syurga. Konsep popular seperti Li, Ren, Shu dan Junzi diperkenalkan untuk menjelaskan pemahaman masyarakat Cina dengan lebih jelas. Bagi dinasti Zhou diasaskan oleh Zhou Wu pada kurun ke-11. Selepas tamatnya dinasti Shang, dinasti Zhou merupakan dinasti yang paling lama bertahan di dalam sejarah dinasti yang terdapat di dalam negara China. Dinasti Zhou juga merupakan dinasti yang terakhir sebelum China disatukan menjadi dinasti Qin. Bagi sistem pemerintahan dinasti Zhou, mereka mengekalkan tradisi feudal, iaitu Raja Zhou telah menggantikan dinasti Shang dengan mandat dari langit berasaskan mandat daripada nenek moyang Zhou dan juga nenek moyang Shang. Dinasti ini juga telah dikembangkan dan dibangunkan oleh Ji Chang, iaitu bangsawan keluarga Ji melalui penalukan, dan Zhou juga telah memperluaskan budaya Shang hingga ke kawasan utara Sungai Panjang. Beliau telah dianggap sebagai tokoh pada zaman tersebut. Bagi zaman kejatuhan dinasti Zhou, pada tahun 771 sebelum Masihi, Raja Yu telah dibunuh dan badannya telah diserang oleh angkatan tentera yang diketuai oleh putera Shang. Setelah Raja Yu menggantikan permaisurinya, iaitu Sele Baozi, dan Ji Yiju yang merupakan putera kepada permaisuri telah dilantik menjadi raja oleh golongan bangsawan negara. Ibu negara pada waktu itu telah dipindahkan ke kawasan timur pada tahun 772 sebelum Masihi. Pemindahan tersebut telah membuatkan berlakunya perpecahan di dalam dinasti Zhou. Mereka telah dipecah kepada dua bahagian, iaitu dinasti Zhou Timur dan dinasti Zhou Barat. Bagi dinasti Zhou Timur, mereka diperintah oleh Raja Ping, iaitu putera Ji Yiju. Manakala dinasti Zhou Barat pula diperintah oleh Raja Wen. Bagi dinasti Zhou Barat, setelah 50 tahun Raja Wen memerintah, banyak perubahan yang telah dilakukan oleh beliau, seperti beliau telah menyediakan pasukan angkatan tentera untuk menghapuskan budaya Shang. Setelah Raja Wu, iaitu anak kepada Raja Wen menaiki tahta, beliau telah meneruskan hasrat bapanya untuk menyatukan negeri-negeri lain, dan beliau telah menentang budaya Shang yang diperintah oleh Raja Zhou. Jadi 2 tahun selepas Raja Wu menyerang Chaogate dengan bantuan Raja Zhou, beliau menyerang Raja Zhou dan berjaya menghapuskan budaya Shang dengan bantuan daripada negeri-negeri lain. Dan beliau juga terus membangunkan dinasti Zhou Barat dengan bantuan rakyatnya dari segi kestabilan mereka.
Beliau telah dianggap sebagai tokoh dan teladan untuk generasi seterusnya. Bagi perkembangan teknologi dinasti Zhou, orang Cina di dalam dinasti ini telah bermula dengan mengkaji ilmu astronomi, iaitu mengenai komet, gerhana, kedudukan bintang dan juga telah memperkenalkan kalender. Dan teknologi pada zaman itu semakin maju dengan penggunaan dan pembuatan alatan besi bagi kegunaan pertanian. Jadi itu sahaja bagi dinasti Zhou. Saya serahkan kepada rakan saya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang falsafah dinasti Qin. Dinasti Qin adalah dinasti empayar pertama dalam sejarah China dan melalui pemerintahan selama 15 tahun. Qin Shi Huang merupakan Raja Negeri Qin yang mencipta gelaran Maharaja untuk dirinya dan maka dengan itulah beliau dikenali sebagai Maharaja pertama China. Walaupun pemerintahan dinasti Qin merupakan pemerintahan yang paling singkat dalam sejarah China, tetapi pengaruh dan sumbangan Maharaja Qin agak besar dan dasar yang dibawa oleh dinasti Qin sangat berpengaruh kerana berjaya menyatukan China dan mengekalkan kuasa. Pembaharuan legalisme oleh Shang Yang pada abad keempat sebelum Masihi semasa zaman negara berperang telah menambah kekuatan dinasti Qin. Shang Yang merupakan seorang pentadbir yang dilantik sebagai Chancellor dan beliau berjaya mengembangkan tentera di luar golongan bangsawan dan memberikan tanah sebagai hadiah kepada petani yang mendaftar. Dinasti Qin turut menyeragamkan tulisan yang dikenali sebagai skrip. Skrip bertulis bukan abjad di seluruh China dengan menggantikan skrip sesuatu yang sebelumnya. Skrip tersebut memudahkan penulisan dengan cepat serta berguna untuk menyimpan rekod. Empayar yang menggunakan bahasa berlainan juga dapat berkomunikasi bersama dengan menggunakan skrip tersebut. Selain itu, dinasti Qin turut melakukan pembaharuan dari segi timbangan, jisim dan ukuran yang memudahkan lagi urusan perdagangan. Pembaharuan ini juga dapat membenarkan dinasti berikutnya untuk membangunkan satu sistem cukai. Penyeragaman mata wang Cina turut dilakukan semasa dinasti Qin untuk memudahkan lagi urusan perdagangan. Namun begitu, ketika dinasti ini diperintah di bawah Qin Shi Huang, telah berlaku pembakaran buku-buku agama lain seperti Confucianisme. Kerana Maharaja Qin Shi Huang mencuba untuk menghasilkan pemikiran yang kritikal dan memusnahkan semua kesan-kesan dinasti yang sebelumnya. Walau bagaimanapun, dinasti Qin merupakan dinasti yang bertanggungjawab untuk pembinaan tembok besar Cina tersebut. Ini merupakan sumbangan Qin Shi Huang yang terbesar sebagai penebusan terhadap pembakaran buku-buku agama yang sebelumnya. Tembok besar Cina ditanda sebagai sempadan negara dan dibina sebagai tembok pertahanan untuk melindungi rakyatnya dari serangan puak nomad dari utara. Dan dalam pada hari ini, kita semua dapat melihat bahawa tembok besar Cina adalah satu ikon yang besar yang menjadi tarikan pelancong dari seluruh dunia. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai dinasti Han. Dinasti Han antara dinasti yang paling makmur dalam tamadun China yang telah bertahan selama 422 tahun. Pada zaman ini, negara China merupakan sebuah empayar yang berkuasa dan mempunyai tamadun yang paling cemerlang setanding empayar Rom. Ideologi Konfusianisme telah diamalkan ke dalam pentadbiran sejak pemerintahan Han Wudi. Pemerintahan pemimpin Han yang berteraskan ideologi Konfusianisme ini menolak hukuman kejam dan lebih bertimbang rasa terhadap rakyat yang telah menanam perasaan cinta dalam kalangan rakyat. Hukum adat sastra dan pendidikan dinasti Han telah dipandu oleh sistem falsafah dan etika Konghucu, manakala pengaruh legalisme dan Taoism masih diguna pakai dalam pentadbiran kerajaan. Golongan elit terpelajar yang ingin bekerja di pejabat harus mendapatkan pendidikan Konghucu terlebih dahulu. Perkahwinan di dinasti Han kebiasaannya mempunyai 4 hingga 5 orang anggota sahaja, berbeza dengan dinasti-dinasti yang berikutnya ketika perkahwinan menghasilkan beberapa generasi yang lebih besar. Masyarakat Han lebih menghargai anak lelaki daripada perempuan kerana dianggap penting untuk meneruskan amalan pemujaan nenek moyang.
Jia Yi, penulis terkenal dalam zaman awal dinasti Han, telah menyimpulkan faktor-faktor keruntuhan dinasti Qin dalam karangannya Hua Qin Lun telah memberi pengaruh yang positif dalam pengukuhan dinasti Han yang membuat pemimpin sedar bahawa keperluan rakyat, kestabilan ekonomi dan pemerintahan Ren merupakan faktor utama untuk pengukuhan dan pengekalan sesebuah dinasti. Kesimpulan dalam kajian yang kami lakukan ini, falsafah yang dipegang oleh masyarakat Cina rata-ratanya adalah Confucianisme yang mengutamakan setiap individu untuk mementingkan nilai moral. Juga akhlak dan martabat moral yang tinggi adalah berkaitan kerana status moral merupakan tahap tertinggi untuk merujuk kepada kekuatan syurga dan pendekatan Li, Ren, Shu dan Junzi yang diperkenalkan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Cina dengan lebih jelas mengenai moral. Setiap masyarakat Cina bermula daripada dinasti awal sehingga yang terakhir mempunyai sejarah kemajuan dan kekuatannya yang tersendiri, sehingga menyebabkan berlakunya perubahan yang besar terhadap sistem pemerintahan, sektor ekonomi, agama dan juga sistem politik. Etika-etika yang diterapkan pada setiap dinasti adalah berbeza, seperti mengamalkan sikap keterbukaan dalam berinteraksi dengan tamadun lain, rajin berusaha dan bersatu padu dalam melaksanakan sesuatu perkara sehingga terhasilnya tanaman bijiran, terusan pengairan, pembuatan tembikar, penemuan gangsa dan juga penggunaan alatan logam untuk bertani dan sebagainya. Dengan adanya etika yang diterapkan pada setiap dinasti ini, maka terhasillah golongan masyarakat Cina yang berwibawa dan bersemangat wajar, dan itu merupakan perbezaan antara peradaban Cina dan peradaban yang lain. Dan sehingga ke hari ini, ianya masih diterapkan terhadap masyarakat Cina tersebut. Baiklah, ini adalah rujukan kami. Kami telah melayari laman sesawan ini untuk mencari maklumat untuk kajian kami, iaitu tamadun Cina. Jadi itu sahaja daripada kami. Yang baik itu datang daripada Allah dan juga yang kekurangan itu datang daripada kami. Sekian saja pembentangan kami. Terima kasih.